Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Mohon maaf saya perlukan extra 15 minit. Sepatutnya 2.30 tapi saya mula 2.45. Alhamdulillah kita dapat jumpa balik petang ni. Minta maaf saya kena tekan suara sikit. Tempat saya hujan sangat lebat. Jadi saya kena cakap kuat sikit lah. Kalau tidak nanti dengar bunyi zing ataupun bunyi guruh dan sebagainya. Jadi saya tekan sikit suara. Okey, petang ni kita akan masuk dekat bahagian yang terakhir, bahagian hujung dalam bab 1 ni, iaitu skop dan limitasi. Okey, sebelum kita mulakan skop dan limitasi, saya buat rumusan sikit untuk sesi pagi tadi. Mula-mula langkah pertama, kita senaraikan latar belakang. Kemudian kita senaraikan penyataan masalah. Kemudian senaraikan objektif. Dan yang keempat, senaraikan kita punya research question dan juga hipotesis. Okey, kemudian bila latar belakang, penyataan masalah, objektif, question dan hipotesis dah selesai, kita buat alignment. Jadi alignment yang pertama tadi kita tunjuk yang anak panah tadi tu. Okey, kemudian kita tunjuk dalam satu situational yang kebiasaan. Jadi kita kena remove mana-mana bahagian yang tak perlu. Kemudian saya tunjuk juga dalam konteks selain daripada anak panah, kita boleh gunakan color yang berbeza, ataupun kita gunakan kedua-duanya, iaitu color dan juga anak panah. Okay, setelah itu kita cover definisi operasi, memilih perkataan yang bersesuaian merujuk pada tajuk dan juga kita punya objektif dari research question hypothesis secara khususnya, kemudian kita jelaskan macam mana nak tulis setiap definisi operasi atau term tu. Kemudian kita cover juga tadi sebelum kita berehat awal tadi, kita cover dalam konteks significance of research atau significance of study, iaitu TMEP, aspek theoretical, aspek methodological, aspek empirical dan juga practical, iaitu melibatkan daripada bab 2 untuk theoretical, bab 3 melibatkan methodological dan analisis, kemudian bab 4 melibatkan empirical iaitu finding, dan yang bab 5 adalah bahagian sumbangan dan juga dari sudut fundamental dan juga dari segi impact. Okey, kita dah selesai yang tu sebelum kita berehat tadi. Okey, ada soalan tak nak tanya bahagian tu? Kalau ada siapa-siapa nak tanya boleh terus tanya sebelum kita masuk bahagian skop dan limitasi. Ada soalan tadi, saya ingat saya buka slide sekarang ni yang bahagian tadi tu, significance of the study, sebab agak rushing. Saya ingat ada soalan yang nak tanya tadi. Mungkin saya tak dapat nak respon dengan baik. Jika ada soalan untuk kemukakan, silakan, boleh lagi tanya soalan untuk bahagian signifikan ataupun yang lain-lain. Dan sebelum kita masuk skop dan limitasi, kita refresh balik, kita conclude dan kita summarize yang kita dah cover pagi tadi. Mungkin ada soalan yang baru terfikir nak tanya, ataupun bila break tadi dan sambil-sambil rehat makan tadi terfikir nak tanya soalan, sila tanya dululah. Saya buka dulu.
Okey, minta maaf saya ada dengar bunyi siren bising. Tak sure bunyi daripada bunyi mana. Saya ingat saya punya kereta dan sebagainya tapi bukan kereta saya. Tapi bising sikitlah, tak jumpa solution. Bunyi siren tu dari mana datang dia? Nak kata rumah bukan bunyi siren rumah tu, bunyi siren kereta tapi tak dapat detect kereta mana. Okey, tak apa. Kita sambung. Minta maaf bising sikit. Untuk teknik systematic literature review, okey. Jika setakat ini kita guna kaedah perbincangan tanpa teknik, kemudian tukar pada teknik SLR, boleh ke untuk report dalam bab 2? Boleh? Sebelum tu saya nak faham. Okey, kita gunakan penulisan bab literature review dengan menggunakan report bab 2. Jadi memang kalau kita tengok kat sini base pada soalan ni tadi, soalan Aidawati, memang SLR duduk dekat bab 2 ni nampak ni. Duduk dekat bab 2. Jadi kita nak tukar daripada guna kaedah tanpa teknik, kaedah biasa perbincangan. Jadi kita nak tukar pada teknik systematic literature review. Boleh, tak ada masalah. Tapi kena make sure lah walaupun kita buat teknik systematic literature review, dari segi outline kita dalam bab 2 kita, aspek utama kena ada lah. Nanti minggu depan kita akan bincang lah outline yang perlu ada dalam bab 2. Okay, especially dalam kes ni kita nak dapat menjawab bagi setiap objektif kajian. Okey. Okey, boleh. Boleh dapat Aida ataupun mungkin jawapan saya kurang tepat ataupun tidak bantu. Jadi memang kita buat SLR ni, teknik ni memang untuk bab 2 lah. Jadi make sure kalau kita dah buat kaedah perbincangan biasa, mungkin kita nak upgrade, mungkin supervisor pun sarankan kita buat SLR, boleh silakan, tapi make sure outline dalam bab 2 pun adalah outline yang baik, dapat menjawab. Sebelum tu kita letak perkara-perkara utama seperti teori, asas utama dan juga mungkin dekat pemulih ubah. Selepas tu outline kita lebih kepada bagaimana penulisan atau perbincangan literatur, kajian literatur bagi menjawab setiap satu objektif kajian. Jadi boleh. Okey. Selain daripada Aida, ada soalan lain? Maaf sangat-sangat lah, kita punya background ada lagi bunyi siren tu, tak tahu dari mana bunyi siren tadi. Saya risau juga, kuat juga siren tu. Daripada mana datang dia. Tak masuk dalam ni Alhamdulillah. Bagus juga. Saya kat sini memang bunyi kuat sangat bunyi siren kereta tu. Horn kereta ke tak tahulah kan. Kuat kan. Macam kita tekan horn, tak berhenti lah, tekan dia bunyi. Beat, macam itulah bunyi dia. Kuat, sangat kuat. Sebab rumah saya ni memang betul-betul je tepi jalan. Jadi tepi jalan tu memang orang parking kereta kat semua tepi-tepi tu kan. Jadi kalau kereta ada problem ke memang dengar lah kat bilik ni. Okay, ada apa-apa soalan? Okay semua Alright. Kita masuk bahagian skop dan limitasi kajian. Okey, kalau skop dengan limitasi kajian, okey, kalau tulisan ni tak jelas, mohon maaf sebab saya tulisannya kecil, kemudian saya snapshot masukkan dalam kita punya slide ni. Okey, yang pertama adalah saya tulis kat sini adalah STM. Scope, theoretical and methodological, STM lah. Okey. Kalau tadi kita ada TMEP. TMEP, theoretical, method, empirical, practical. Tapi kat sini cuma melibatkan theoretical dengan methodological. Okey, kita cerita logik kita cerita tentang limitasi. Bila cerita limitasi ni banyak, dia boleh limitasi theoretical, limitasi dari segi method, limitasi dari sudut analisis, limitasi dari sudut empirical, limitasi dari sudut contribution. Tapi aspek yang kita tak masuk kat sini adalah aspek empirical dengan practical. And basically untuk bab 1 lebih sesuai untuk theoretical dan methodological. And sebab untuk empirical ada dapatan. So sebenarnya nak beritahu limitasi kita, nak jangkakan kita punya limitation kita adalah dekat dapatan. So kita tak nak sebutlah kita ada limitasi dekat dapatan, macam tak seronok lah. So kita nak sebut limitasi dari segi sumbangan. Jadi peringkat awal saya rasa kurang sesuai untuk kita membincangkan limitasi dalam konteks dapatan dan limitasi dari sudut sumbangan. Yang lebih penting nak buat research. Bila research adalah dekat bab 2 dan bab 3 iaitu theoretical, methodology plus analisis. Sebab dalam metodologi ada analisis. Jadi bahagian belah kiri itu topik tadi sama je.
Sama je macam kat sini tadi, cuma kita ambil bahagian theoretical dan methodological. Copy balik theoretical dengan methodology tu, jadilah yang untuk, yang jadi untuk skop dan limitasi tadi. Cuma kita ambil theoretical dan juga methodological saja. Okey, tapi memandangkan kajian ini juga bertambahnya skop. Maksudnya biasanya macam Universiti Pendidikan Sultan Idris, outline dekat chapter 1 nama dia skop dan limitasi kajian. Jadi dia sekali skop dan limitasi kajian. Sebab tu saya letak skop ke atas. Jadi S tu skop, T tu theoretical, methodology. So kat sini kita panggil STM. Okay. Alright. Dua bahagian, limitasi dan delimitasi. So delimitasi ni juga dalam bahasa mudah kita boleh faham adalah justifikasi. So kita kena jelaskan limitasi apa. Dari sudut limitasi dari segi teori apa. And limitasi dari sudut metodologi apa, limitasi dari sudut analisis apa. Jadi kita boleh senaraikan sama macam tadi saya senaraikan. So limitasi dalam kajian ini memandangkan pengkhususan kita dalam konteks ini hanya menggunakan satu teori sahaja. Kenapa gunakan satu teori? Satu teori ini digunakan dalam penyelidikan yang membolehkan semua objektif dapat dijawab dan dipersesuaian dalam pengkhususan topik penyelidikan ini. Kenalah bagi justifikasi sikit. Okey, kajian ini limitasi dia adalah kita menggunakan dari segi penulisan literature review tanpa teknik. So limitasi dia kita tak menggunakan systematic literature review. Contoh bila kita gunakan artikel yang tidak berindeks. Jadi maksudnya dalam bidang sains sosial ni banyak yang artikel jurnal ni yang tidak berindeks. Jadi kalau yang tidak berindeks tu mungkin kita tak sesuai nak gunakan SLR. Jadi SLR ni lebih kekuatan dia bagi jurnal-jurnal yang berindeks. Contohnya banyak artikel jurnal Scopus Index, bidang dia banyak Web of Science Index, dia lebih sesuai nak buat SLR. Tapi kalau SLR kita mungkin kita kurang yang berindeks, kita pakai non-index. Boleh. Tapi kita akan gunakan platform yang lebih luas lah, macam kita guna Google Scholar. So memang artikel akan dapat banyak. Cuma Google Scholar ni dia penemuan artikel dia adalah secara umum. Secara umum, jadi mungkin dia tak dapat menemukan artikel yang khusus. Tapi kalau kita gunakan database yang khusus, contohlah guna database Scopus dengan Web of Science, possibility untuk menemukan artikel bertepatan dengan keyword tu sangat-sangat tinggi. Okay, alright. Jadi kita kena beritahu apa limitasi kita. Begitu dekat method, kita menggunakan contoh, kita katakan dari segi method, kita gunakan kuantitatif sahaja. Kenapa kita gunakan kuantitatif saja? Jadi kita kena bagi justifikasi. Kenapa kajian ni hanya dijalankan kepada pelajar saja? Kenapa tak buat kepada guru dan pengetua? Jadi kita kena buat justifikasi. Okey. Jadi semua aspek lah. Biasa kita sebut kat sini metodologi. Biasanya limitasi ni banyak dekat method lah. Kita kata kajian ini hanya melibatkan di negeri Perak saja. So kita bagi justifikasi kenapa kajian ini memilih negeri Perak dan kenapa negeri Perak saja. Jadi sebenarnya bukan tempat banyak ni. Kita macam-macam kita boleh buat. Tunjukkan kajian kita ada limitasi. Jadi untuk perbincangan dari sudut theoretical dan methodological pun dah banyak dah untuk kita bincangkan limitasi. Okey, ada soalan? Saya minta kalau ada soalan tanyalah apa-apa, mungkin saya boleh bantu kat sini, ataupun selama ni you dah buat limitasi kajian, mungkin boleh highlight apa saja yang you buat dekat limitasi. Bolehlah saya komen sama ada okey ataupun tidak, ataupun saya boleh advise lagi apa yang boleh dimasukkan lagi dalam bahagian limitasi supaya bahagian limitasi kita lebih baik dalam penulisan bab 1. Okey, jadi sama juga dengan analisis kat bawah ni, perisian seperti mana yang sebelum kita rehat tadi saya dah perjelaskan dalam konteks theoretical methodology tadi. Okey, ada soalan nak tanya limitasi tadi? Okey. Sebab tu saya kata bab 1 ni kita tak boleh juga tak menulis dalam satu perenggan. Kita buat template ni kita lengkapkan dulu sampai kita rasa okey dah nampak okey dah, baru kita menulis yang perenggan tu. Jadi sebelum kita nampak very clear view ni, so selagi itulah kita still consider to ubah, edit, tambah dan sebagainya sampai kita dapat betul-betul okey ni kita punya latar belakang penyataan masalah, objective, thesis question, hypothesis, significance of the study dan juga scope and limitation. Okey. So benda tu kena sekali. Yang ni yang semalam yang menjawab ramai yang tanya kan, betul ke nak buat bab 2 dulu? Kenapa bab 1 ni pentingkan alignment? Apa perkara-perkara penting dalam bab 1? Berapa muka surat yang perlu ditulis dalam bab 1? Sebenarnya yang macam muka surat tu nanti dululah. Jadi kita nak jawab dari segi konteks perkara-perkara penting dalam bab 1 ni. Alignment satu bab, satu lagi adalah menyeluruh.
Kalau tidak, kalau saya tak gunakan template ni, mungkin orang buat limitasi tu dekat bahagian method je, location saja. Padahal untuk bincang limitasi ni dalam skop dia lebih besar, lebih luas. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan setakat ni? Untuk tanya, mungkin tak, bukan dalam bentuk soalan pun tak apa, nak tanya dari segi pandangan ke, ataupun benda merisaukan ke, ataupun selama ni ada yang you pergi mana-mana kursus ataupun supervisor ada menyebut tentang satu perkara ni, mungkin you nak minta pandangan saya untuk interpret benda tu pun boleh. Jadi saya buka lah, sebab kita hari ni adalah sesi untuk you all reflect daripada apa yang saya tunjukkan template ni. So template ni yang dari segi raw, yang dari segi Microsoft Word saya dah bagi dekat Google Drive. Jadi boleh you all buat. So nanti ada ruang untuk buat presentation, boleh buat presentation. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Limitasi dengan delimitasi ni, cara kita tulis tu maksud dia dalam in general ke, kena ada citation ke, macam mana Doktor? Okay, alright. Sebab dia memandangkan masih dalam bab 1 lagi. Okay. So in general pun tak apa. Tapi general yang jelas lah. Contoh kan. Okay, yang pertama, you kata kenapa buat kajian di negeri Kedah. Ini ramai orang buat lah pilih lokasi. Kenapa di negeri Kedah? Dan justifikasi merupakan, kalau katalah kita ambil pendidikan, so negeri Kedah pencapaian matematik yang tertinggi di Malaysia. Jadi kita katalah, okay, kajian ini hanya melibatkan negeri Kedah saja dan tidak melibatkan negeri-negeri lain. Itu limitasi. So kotak sebelah tu untuk justifikasi beritahu pemilihan negeri Kedah dalam sampel ini kerana pencapaian subjek matematik negeri Kedah merupakan pencapaian yang tertinggi di Malaysia. Okey. Jadi dekat sini kalau kata nak buat citation pun boleh, kalau tak nak buat citation pun tak apa. Tapi dalam konteks tadi tu negeri Kedah ada merupakan negeri yang paling tinggi result matematik. Saya rasa kalau ada laporan kat sini boleh buatlah laporan KPM 2019 ke. Jadi boleh letak juga citation. Tapi dari segi amalan saya tengok dekat bahagian limitasi kebanyakannya tak buat citation. Tapi kalau tanya kat sini saya tak boleh katakan juga bahawa tak payah buat. Tengok pada situational. Kalau dalam situasi tu rasanya lebih kuat kalau kita buat citation, kita buat. Tapi kalau perkara itu tadi dekat latar belakang kajian, you dah tulis dah. Okey, dekat negeri Kedah di Malaysia negeri Kedah merupakan negeri yang tertinggi pencapaian matematik. Jadi dah ada dekat research background kan, jadi kat sini tak perlu buat citation lah. Tapi kalau statement tu baru, tak ada diceritakan tadi dekat latar belakang, dekat objektif, pernyataan masalah dan lain-lain. So kat situ baru kita tahu, betul Kedah nombor 1 ikut info ataupun data ambil kat mana ni. Jadi kat situ perlunya ada citation. Yang tu saya nak respon lah. Walaupun saya sendiri tak banyak, memang kebanyakannya memang saya tak buat citation, tapi dalam kes macam tadi, katalah saya nak milih negeri Kedah sebab pencapaian yang paling tinggi dan maklumat tu ada dalam laporan KPM dan kita pun tak cerita lagi laporan KPM yang katakan Kedah yang paling tinggi tu dekat mana-mana, dekat latar belakang tak ada, problem statement tak ada dan saya rasa boleh kita letakkan citation. Jadi kat sini mungkin ada orang, tak ramai orang yang menggunakan delimitasi, kita gunakan justifikasi je. And kita kena bagi nyatakan reason lah. Kenapa pilih Kedah? Kenapa? Jadi kita kena bagi sikit penjelasan kenapa pemilihan di negeri Kedah. Kenapa kajian ini menggunakan kuantitatif? Kenapa tak gunakan kuanti atau mixed method? Jadi kat sini kita pun kena bagi justifikasi. Okay, alright. Ada setengah kajian memang dia ada bahagian tertentu dia buat limitasi tapi tak bagi justifikasi. Ada yang dia cakap je, okay, kajian ini menggunakan teori A. Jadi bila teori A dan you tak bagi sebab kenapa teori A dipilih tu, maksudnya kita hanya menyebut limitasi tapi tak sebut kita punya justifikasi. Kadang-kadang penilai okey, siapa yang nyatakan saja limitasi, penilai ada yang tak question. Tapi kadang-kadang ada penilai yang question. Okey, kalau betul you kata kajian ni paling sesuai dengan gunakan teori A. So kenapa teori A? Kenapa tak teori lain? Ada juga penilai yang tanya. Jadi kalau penilai tanya kenapa tak guna teori lain, jadi sebab itulah kita kena standby siap-siap justifikasi. Walaupun kadang-kadang kita dah tulis dekat tesis tak ada, tapi dekat proposal defense, dekat viva, kadang-kadang panel ada berhak untuk tanya kenapa kajian ini hanya menggunakan satu teori sahaja. Kan? Itu biasa tu, student saya pun biasa tu. You gunakan teori A. Kenapa teori A? Kenapa tak teori lain?
Jadi kalau penilai baca dari awal-awal lagi, kita punya bab 1 pun dia dah tahu, kita dah beritahu kajian ini hanya gunakan satu teori saja dan kita pun dah bagi justifikasi, kemungkinan besar soalan itu tak ditanya dah. Kan? Sebab kita dah bagi justifikasi. Okey, perkara ini juga kita kena cerita dalam bab 2, betul tak? Kalau cerita teori, dekat sini kita dah beritahu dah kajian ini menggunakan teori dan kenapa kita pilih teori A dalam sebagai kajian, kita dah bagi justifikasi. Adakah bab 2 tak perlu cerita dah? And bab 2 kan cerita teori kan? Bab 2 pun sebenarnya cerita teori tu. Dalam kajian ni ada beberapa teori digunakan. Contohnya Ahmad pakai teori tu, si B pakai teori B, si C pakai teori C. Namun kita ada namun lah, kesesuaian berdasarkan topik dan objektif kajian, teori X adalah bersesuaian. Ini kerana, jadi apa yang kita tulis dekat bahagian ni, especially dekat teori, ada dah dekat bab 2. Itu namanya. Jadi maksudnya sebelum kita masuk bab 2 dah nampak dah. Okey, dalam kajian ni gunakan satu teori. Dia pun dah bagi sebab kenapa gunakan satu teori itu. Jadi ingat, benda tu akan jumpa lagi. Contohnya teori tadi akan jumpa juga dekat bab 2. Okey, ada lagi tak? Dah selesai dah. Bunyi siren tu dah tak ada dah. Saya ingat depan rumah saya tu. Dia mungkin ada buka apa-apa ke, alarm dia problem ke, kereta dia berbunyi tadi. Okey. Okey, boleh tanya lagi? Boleh tanya lagi. Okey. Cepat ni sebenarnya. Ya saya. Boleh tak kita kata limitasi dengan delimitasi kajian ni sebenarnya dia nak tengok alignment for the whole chapters that we have done. Betul tak? Dia nak kata alignment ke semua pun tak juga. Dia sebenarnya kita akan ditanya. Betul tak? Logik tak? Panel ada hak untuk tanya, kenapa you pakai A? Kenapa you pakai B? Macam tadilah, kenapa you pakai teori A? Okay, kenapa you pakai method ni? Kenapa you pakai stratified random sampling? Kenapa tak pakai purposive? Okay, kenapa you pakai longitudinal? Kenapa tak bagi cross sectional? Ada soalan tu tadi kan? Saya cuba nak tak explain lagi bab tu. Okay, jadi kalau tanya saya, dalam research banyak persoalan adalah kenapa, why? Dan why kan. Jadi persoalan dekat justifikasi ni, limitasi ni, okey katalah kita tak buat langsung justifikasi ni. You hanya tulis limitasi, senaraikan limitasi 1, 2, 3, 4. Pertama bila tulis limitasi, orang tak faham, kenapa you letak ni sebagai limitasi? Kenapa? Jadi orang tertanya kenapa tu. Jadi dekat kita punya format template ni, saya tambah untuk justifikasi supaya kita sedar bahawa setiap keputusan yang kita buat, setiap keputusan yang kita pilih dalam kajian ini, mesti ada kos lepas dia, mesti ada justifikasi dia. Sebab kalau you memilih teori A, bermaksud kita melepaskan penggunaan teori B dan teori C. Kenapa kajian ini lebih sesuai untuk A dan tidak melibatkan teori B dan C? Jadi kita kena adalah justifikasi. Kita seorang penyelidik kena tahu justifikasi sebab kita tahu apa kita nak buat. Jawapan dari sudut teknikal dan structured adalah semua keputusan yang diambil bertepatan dengan tajuk dan objektif kajian. Secara pengkhususan, bagi menjawab setiap objektif kajian, teori ini adalah yang paling sesuai. Jadi kita kena jawab macam tu dari sudut teknikal lah. Tapi kita boleh juga elaborate supaya orang lebih faham kenapa selain daripada bertepatan dengan objektif, kenapa teori ini lebih bersesuaian berbanding dengan teori lain. Apa-apa saja bila kita nak jawab, apa-apa nak jawab bila orang tanya kenapa pakai A, kenapa pakai B, kenapa pakai C, jawapan kita bagi menjawab objektif dan persoalan kajian. Itu mula-mula kena jawab. Lepas tu baru kita explain. Ini kerana apa saja kenapa buat ni? Sebab nak jawab objektif dan persoalan kajian. Kenapa nak buat ni? Sebab nak jawab objektif kajian. Kenapa pakai ni? Sebab nak jawab objektif kajian. Itu je jawapan teknikal yang paling tepat. Tidak ada sebab lain, hanya sebab dia kenapa saya buat ni, sebab saya nak menjawab saya punya objektif kajian. Jadi bila baru nak saya nak jawab soalan tu, bila kita dah ada benda ni, bila dah ada limitasi, bila kita dah ada justifikasi, baru kita align dengan yang tadi. Jadi apa yang kita khususkan tadi dalam limitasi ni, ternyatalah menunjukkan setiap perkara yang kita buat ni sebenarnya ada sebab, ada kekuatan dia. Sebab tu tadi kekuatan yang ada dalam limitasi tadi konsisten dengan kita punya signifikan tadi. Kan teori ni kita gunakan tadi, teori tu kata kenapa teori tu digunakan, sebab teori tu yang paling bersesuaian. Tapi dalam konteks ni adalah dia bersifat replicate, membuktikan bahawa teori ini yang kita gunakan tadi dia bersesuaian dalam kajian kerana jadi kalau kita tanya kenapa you pilih
pengulangan ni kata you pakai teori A. Di sini dekat signifikan nak menunjukkan bahawa mengesahkan bahawa teori ini adalah juga relevan pada tahun 2022. Tapi dekat bahagian justifikasi ni dia menambahkan lagi kenapa kita pakai teori A, sebab dia ada sebab bertepatan dengan objektif kajian dan lain-lain. Jadi sebenarnya dapatan yang kita dapat keluarkan dekat limitasi dan juga di bahagian significant of the study ni, dia adalah benda yang sama. Cuma dalam skop yang berbeza. Kat sini cuma cerita dia adalah pengulangan atau perkembangan. Kalau dia pengulangan, apa reason yang kita nak bagi? Okey, benda yang sama, teori ni juga nak highlight bahawa kajian ini kenapa dia sesuai pakai satu saja. So kita tambah ada justifikasi. Kan? Boleh je kalau kita pakai A3. Kita pakai A3 kan, template ni. Template untuk significant of the study ni saya tambah lagi, tambah kotak lepas extension ni buat untuk skop dan limitasi je. Jadi sebab benda yang sama kan, theoretical ni ini untuk pengulangan, replicate, tambah limitasi, tambah justifikasi. Boleh je buat 4 macam tu. Jadi supaya kita nampak benda yang sama bukan hanya untuk sumbangan tapi untuk limitasi juga. Cuma saya dalam konteks dalam tesis kita asing-asing. Kepentingan kajian 1.6, 1.7 skop dan limitasi. Okey. Ada setengah universiti memang dia tidak ada skop. Jadi skop ni boleh delete lah. Sikit mungkin you kena pakai theoretical dengan methodological untuk bahagian limitasi. Okey. Ada soalan lain? Rasanya kita dah tak ada dah. Lepas ni nak senarai semak je kan. Kita tak banyak dah. Tinggal berapa perkara je nak bincang. Sebab kita tadi dah masuk kan. Ikutkan kalau cohort sebelum ni. Dia bahagian contribution tu. Bahagian significant of the study tu sesi petang. Sebab tadi kita dah cover juga significant of the study tadi. Kita tinggal scope dan limitasi je untuk sesi petang sambil dengan outline nanti. Outline tu sekejap je, tak lama. Okey, kita pergi balik pada perbincangan. Ada soalan nak tanya? Sebelum saya lepas ni, lepas habis je perbincangan kita bahagian ni, sebelum kita masuk ke tu, saya nak cuba nak bagi satu situational apa yang berlaku sepanjang menulis dalam bab 1 ataupun apa soalan-soalan yang panel akan tanya masa proposal defense ataupun maupun viva bila dekat bab 1 ni. Saya nak kongsikan jugalah. Tapi kongsikan bukan saya buka slide berdasarkan apa keterkaitan yang kebiasaan ni ditanya dekat viva supaya kita tahu kalau soalan macam ni sebenarnya dia melihat kepada bahagian ni mana. Okay, ada soalan? Saya memang macam tu, saya akan tanya je ada soalan tak, ada soalan tak. Supaya bukan apa, nak make sure you all betul-betul faham betul-betul yang bab 1 ni. Sebelum kita masuk bab 2 minggu depan. Ya saya, silakan. Ada kemungkinan tak limitasi dengan delimitasi ni kita kena perbetulkan lepas kita dapat dah buat dapatan kajian? Betul? Betul lah. Sekarang ni kita fikir matlamat pertama nak pergi proposal defense, betul? Matlamat pertama nak pergi proposal defense, kita kena siapkan bab 1, 2, 3. Untuk stage belum data collection, ini yang terbaik. Okey, kemudian kita dah pergi collect data. Pergi collect data, kita dah menyiapkan data analisis dan sebagainya dan kita menyiapkan penulisan bab 4 dan bab 5. Jadi bila dah buat kajian, kita dah temukanlah sebab bab 5 tu sendiri ada sumbangan dan limitasi kan, recommendation dan juga suggestion. Jadi kita nak betulkan balik sebab yang ni benda yang belum berlaku. Tapi bila kita dah buat research, kita dah jumpa dah apa sebenarnya yang kita guna, apa yang kita tak guna, jadi kita kena betulkan balik. Kita kena murnikan balik. Paling tepat kena murnikan balik penulisan bahagian skop dan limitasi selepas penulisan bab 5 ataupun semasa penulisan dalam bab 5 nanti. Ni memang ada. Kalau sumbangan kalau significant of the studies ataupun significant of research bersamaan dengan sumbangan di bab 5, kalau limitasi juga ada keterkaitan. Ada yang sebenarnya dalam format di bab 5 dia ada limitation and recommendation. Limitation and recommendation. Jadi limitation and recommendation tu pun duduk dekat bab 5 dan lagi sekali dia sebenarnya align dekat bab 1 iaitu scope dan limitation. Jadi limitation ni juga dia punya kesinambungan dia duduk dekat bab 5. Macam semalam saya cakap latar belakang. Latar belakang ada kesinambungan dekat 2.2 dalam literature review. Problem statement ada kesinambungan bagi section yang dikhususkan, contoh 2.5
untuk objektif nombor 1, LR untuk objektif nombor 1, 2.6 objektif nombor 2, 2.7 LR untuk objektif 3. Jadi untuk setiap 2.5, 2.6, 2.7, setiap perenggan terakhir 2.5, 2.6, 2.7 adalah problem statement kita. Jadi kita kena murnikan balik problem statement kita. Okey, kalau objektif research question dan hypothesis, dia special. Sepanjang nak menyiapkan tesis, bukan bab 1 je. Bab 2 berpandukan objektif question hypothesis. Buat method berpandukan objektif question hypothesis. Buat dapatan berpandukan ketiga-tiga. Buat analisis berpandukan ketiga-tiga. Buat sumbangan berpandukan ketiga-tiga. Cadangan berpandukan ketiga-tiga ni. Jadi dia unik. Jadi seterusnya definisi operasi. So definisi operasi pula ada kesinambungan dekat bab 2. Sebab bab 1 definisi operasi, bab 2 definisi konsep. So extend balik apa dalam operasi, dalam konsep. Kemudian apa? Lepas definisi operasi, kepentingan kajian. Kepentingan kajian dia ada kesinambungan dekat bab 5 iaitu sumbangan. Kemudian lepas kepentingan kajian, skop dan limitasi. Ada kesinambungannya dekat bab 5 bahagian limitation and recommendation. Nampak tak? Apa yang you boleh simpulkan? Setuju tak kalau saya cakap bab pengenalan adalah pengenalan dalam tesis adalah pengenalan kepada bab-bab dalam tesis. Maksudnya bab 1 adalah pengenalan kepada bab 2, bab 3 dan bab 4, bab 5. Itu paling tepatlah. Betul tak? Apa yang kita tulis dalam bab 1 akan ada untuk bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Nah, jadi bab 1 tu pengenalan. Nah, jadi kena faham bab 1 tu pengenalan, bukan tulis je bab 1 habis. Ada kesinambungan dekat bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Kan? Okey. Tadi saya lambat juga tadi. Rupanya adalah prosedur. Ingatkan pergi dekat hospital tu, klinik tu terus cucuk je kan. Saya pun tak call tak apa. Adalah prosedur tu yang lambat sikit. Tapi ada rasa sikit lah. Ada cerita sambil-sambil tunggu punya soalan lah. Lain rasa untuk yang first cucuk, untuk first yang kita vaksin yang pertama, vaksin yang kedua tu dengan yang booster ni. Booster ni dia macam rasa sikit. Kan? Masa dia cucuk pun dah rasa dah. Ni cucuk ni boleh rasa ni. Kan? Betul lah orang kata kalau rasa macam nak demam ke, rasa muscle pain, ada rasa macam saraf-saraf, bukan saraf kita panggil apa urat ke saraf nerve tu dia macam ganggu body system lah. Kita panggil ekosistem body tu terganggu sikit lah. Saya tak tahu lagi lah. Tapi kawan-kawan kata semua macam tu kan, kita tak lalui lagi. Tapi saya dapat rasa lah. Betul lah. Sebab kita dapat rasa kan short term je. Bila dia tadi dia cucuk je. Cucuk pun dah rasa. Biasa cucuk kosong, tak ada apa pun. Cucuk masuk habis. Tapi yang booster ni ada rasa juga. Masuk je. Air tu masuk je kat badan kita dah terus rasa impact dia. Jadi betul lah booster ni lain sikit. Kan? InsyaAllah. Tapi saya okey dah setakat ni, okey lagi. Rata-rata yang komen kata hari ni kau tidur rehat je. Besok saya silap. Kalau ada implication besok lah. Kan? Okey. Kuat sikit. Saya sendiri rasa, saya akui. Saya akui booster ni kuat sikit. Sebab jarang lah kalau kita rasa apa-apa pun, kita makan ubat pun kita ambil masa kan. Makan ubat pun kita rasa masa ambil lama juga nak rasa kan. Dia macam kita ambil, kalau siapa yang biasa operate, masuk gas kan. Masukkan gas, tak tahu kita pengsan lah. Macam ni lah vaksin. Dia cucuk tu rasa. Masuk gas je, tu kita pengsan. Jadi terus impact dia direct. Dia lain kan. Saya rasa kalau siapa tak tahulah, saya pun tahu tadi, saya pun kategori saya lambat lah. Saya sebenarnya kalau kat Tanjung Malim ni saya kategori lambat lah. Kawan-kawan saya semua dah cucuk dah. Sebab saya first appointment tu saya tak pergi. Kan? Sebab tengok lewat kan, masa tu tengah cuti pula tu. Tengah cuti kan? Jadi tak sempat, jadi postpone ke tarikh hari ni lah. Kan? Dia apa? Reschedule balik date untuk hari ni. Okay. Tapi doktor sendiri dia cakap, saya melawak tadi lah kan, doktor tu dia kata saya tengok dekat MySejahtera, so dia ada highlight bahawa so kita ada second booster kan, perasan tak kalau yang dah ni, so kita dapat kad dia ada first dose dengan second dose. So kita tengok dekat MySejahtera, kalau tarikh saya hari ni 20 bulan, ini 23 kan, 23 Januari, dia akan expired sampai 31 Mei 2022. Maksudnya bulan Jun saya dah kena ambil second dose untuk booster. Tak tahulah, ni base pada MySejahtera dan base pada kad tu lah. Jadi saya tak sure lah benda tu betul-betul di implementation ke second dose booster akan ambil selepas berapa bulan 5 months Saya nampak macam kalau tadi saya efektif sampai 31 Mei
meaning that bulan Jun dah kena ada second booster lah. Jadi doktor tu cakap tadi dengan saya because of dia tengok saya banyak question, bukanlah question, just little bit information. Saya kata why we need booster? Dia kata because of this. Personal views as a doctor. You rasa booster perlu tak? Dia kata tak. Doktor tu sendiri cakap tak. Kan? Doktor tu sendiri cakap tak. We don't want a booster because our situation is not chronic. So we just enough to dose for the vaccine yang sebelum ni. Tak perlu ada booster. So dia kata it's not agree to government to continue for another booster for another 5 months. Dia pun tak setuju. Doktor punya view lah. Saya bukan doktor, jadi saya dengar saja. Kumpul maklumat orang kata. It's okay, jangan takutlah. Pergi cucuk. And besok-besok kan buat government make it solution, so kita kena ada 3 dos baru boleh masuk mana-mana, kan susah pula. Kalau takut, better pergi ke hospital dulu. Pergi buat jumpa panel doktor ke, check your conditions. So that's doktor recommend to take a booster atau tak. Better lah ambil recommend. Kalau ada apa-apa rasa macam first dose dan second dose tu jadi effects, so you punya antibody pun unstable, better kita jumpa referral doktor dululah sebelum ambil booster. Pada pandangan saya bawa cucuk tadi is high juga sebenarnya. Dia agak kuat. Dia agak kuat. Saya makan ubat untuk sleep disc. Kuat dah tu. Tapi ni lagi kuat. Bagi saya kuat. Kuat ni ambil dia ubat, dok, it's too high dia kata memang high. Dia kata saya makan ubat untuk sleep disc saya tu pun memang kuat kan. Orang kata kalau kata dalam bahasa kita lah, ada dadah sikit lah. Tu untuk sleep disc yang paling kuat. Saya pernah makan ubat tu. Itu pun tak se-high yang ni. Ni high ni. Air kan, liquid masuk dalam badan lagi kuat. Okay, ada soalan? Dah tu cerita pasal booster kan. Kita fokus pada bab 1. Ada soalan nak tanya bab 1? Okay, kalau tak ada, saya sambung dulu. Jadi mungkin lepas ni you ada nak tanya soalan. Okey, kita pergi pada outline dan senarai semak lah. Okey. Alright. Ni adalah bab 1. Bab 1, minta maaf kalau mungkin tak sama dengan universiti-universiti yang ada dekat Malaysia. Okeylah, UC lain, UUM lain, UKM lain, UM lain, UTM lain dan mungkin tempat-tempat lain adalah lain. Okey, kita tahu introduction yang tadi, yang kita bincang tadi pula. Minggu lepas, semalam. Okey, kita punya introduction yang saya kata just sebut outline yang ada. Maksudnya kalau ikut outline ni, bab ini akan membincangkan latar belakang, problem statement, research objective, research question, research hypothesis, definition operation, significance of study, scope and limitation, thesis structure and conclusion. Okay, saya tambah 1.10 ni thesis structure. Thesis structure adalah okay, apa dia bab 1, apa dia bab 2, apa dia bab 3, 4, 5, 6. Okay, alright. Jadi introduction yang pertama, dia tidak adalah outline. Takkan introduction ada pecah lagi. Jadi introduction is introduction. So dia tak ada subsection. So dah buat ke belum? Nanti tick lah, tunjuk kat supervisor. Okay, saya dah buat introduction. Titik. Berapa page? 1 page lah. Walaupun 1 perenggan, nak tulis 1 perenggan pun boleh, nak tulis 1 page pun boleh. Okay. Research background. Okay, research background saya open. Sebab saya ada jumpa juga research background orang buat 1.21, 1.22 ada. Jadi kalau ada tulis kat sini, kalau tak ada tak payahlah. 1.2 saja research background. Kalau saya memang tak ada sub. 1.2 is 1.2 saja. So kita pun boleh tick lah dah buat ke belum, berapa total page. Yang ni lebih kepada yang kita boleh tunjukkan pada supervisor apa progress kita. So problem statement, jadi ada juga yang problem statement yang keluar 1.31, 1.32. Ada saya jumpa. Terpulang, kalau saya sendiri pun saya tak buat. Okey, kalau tak buat tak adalah. So ya ataupun tidak, berapa muka surat. Kemudian kita ada research objective. Okey, research objective ada beberapa objektif. Kalau 3 lah, kalau 2 lah, kalau 4. Kemudian kita senaraikan kita punya research question. Kemudian kalau hypothesis, ini terpulang ada setengah format universiti, research hypothesis tak perlu dalam bab 1. Jadi 1.6 ni perlu di-removekan lah. Kalau ada, kita letak 1.6. Kalau tak ada, tak ada. Kalau di UPSI, research hypothesis memang duduk dekat bab 1. Okay. 1.7, definisi operation. Jadi definisi operation kat sini. Ada berapa tadi definisi kita? Kalau ada 10 lah. 1.7.10 lah. Okay. Significant of the study tadi kita kata 4 kan. Kita ada TMEP. Jadi kita letak kat sini. Okay. Kemudian scope and limitation. Kita ada SKM tadi. 1.91 letak scope. 1.92 letak kita punya limitation of theoretical. 1.93 limitasi untuk metodologi. Okay, 1.10 thesis structured, ni conclusion. Jadi tick lah
kat sini kita dapat total lah berapa muka surat yang ada dalam bab 1 lah. Kan? Jadi boleh juga ada yang ada setengah tu orang buat dia main kosong. Okey, kalau satu perenggan dia tulis 0.3. Terpulang lah sebagainya. Saya sebenarnya control by numbers lah. Jadi senang kita nak tahu berapa muka surat sebenarnya. Okey, ada soalan untuk dari segi outline ni? Okey, apa yang tak ada? Kemungkinan besar ada juga universiti letakkan kerangka teori dekat bab 1. Jadi letaklah kerangka teori dekat bab 1. Apa lagi yang ada kat bab 1 kadang-kadang? Kadang-kadang ada setengah universiti dia tak ada ni. Dia kata dia tak ada bahagian scope yang limitasi. Dia cuma ada significant of the study. Jadi mana yang tak ada tu buanglah. Jadi memang template ni memang saya dah bagi template words saya dah bagi dekat kita dekat Google Drive tu. Nanti you boleh upload, you boleh edit. Okey. Ada soalan untuk bahagian ini? Okey semua untuk bahagian ni. Okey, kita sambung Okey, ini contoh yang dah berisi lah. Ini dah berisi lah So, kita letak kat sini lah. Ini contoh sama je macam ni tadi Cuma nak tunjukkan diisi je. So, adalah research objective A, B, C, D. Lepas tu research question nak selari kan. AA, lepas tu BA, kemudian CA, lepas tu ada DA, kemudian ada DB. Still, dia ada dua lah. Maksudnya objektif nombor 4 ni ada dua research question. Lepas tu research hypothesis kalau warna merah sebabkan research question nombor 3 ni ada 3 hypothesis. Kemudian research question nombor 4 ni ada 3 hypothesis. Okey. Kemudian definisi operasi nyatakanlah kalau ada 10 lah sampai 1.7.10. Kemudian significant of study ada 3 tadi, theoretical, methodological, empirical, practical. Scope and limitasi ada scope, theoretical limitation and methodological limitation. Kemudian thesis structure, conclusion. Template untuk problem statement dengan kepentingan belum ada lagi. Ada. Apa maksud admin? Boleh respon? Saya dah bagi tadi. Tak ada. Kita dah bincang dah pagi tadi. Untuk problem statement dengan kepentingan kajian kita dah bincangkan tadi. Sebelum kita rehat tengah hari tadi. Ataupun dalam Google Drive tak ada? Dalam Google Drive tak ada, Doktor. Oh, Google Drive yang sorry, yang cakap saya tunjuk dulu. Saya tunjuk kita undur jap. Okey, ini tak ada. Ini template kepentingan kajian. Yang ini tak ada Ya, Doktor. Saya check jap. Kalau tak ada beritahu. Terima kasih. Just beritahulah. Setahu saya share benda ni adalah okey. Oh, limitasi ada. Okey, template untuk ni ada. Ada sumbangan kajian tu? Oh ni, sekejap Rasa ada. Saya tulis template sumbangan kajian. Nama dia kepentingan jugalah sebenarnya, silap tu. Kan? Okay, nanti saya bagi yang lain lah. Kalau nak yang macam ni saya bagi kat nanti. Alright, nanti saya bagi yang tu. Terima kasih. Satu lagi untuk problem statement Sekejap Oh, problem statement yang kosong macam tu Okey. Dua tu saya take note. Nanti saya bagi. Minta maaf tu kalau terlepas. Saya update. Rasa macam dah lengkap dah ada dua. Nanti saya masukkan untuk problem statement dengan significant of research. Saya termasuk tu sumbangan tu silap tu bab 5. Saya tak yang bab 1 saya tak masukkan. Nanti saya masukkan. Okay, ada dua missing. Okay, terima kasih. Tanya admin tadi. Ada dua yang missing. Okay. Okay, habis dah kita ni. Kalau ada soalan, boleh tanya soalan. Kejap lagi saya bagi. Ada dalam komputer saya kena dapat kita habis nanti kan saya terus share. Saya share desktop tu nanti saya bagi. Ya saya.
Apa tu, satu lagi template limitasi kajian tu ada. Tapi ada satu kolom yang apa tu yang tak ada. Di limitasi tu tak ada kolom tu dengan skop. Itulah silap sekejap ya, saya tengok sekejap. Hmm. Templatenya ada, cumanya tak sama. Dia ada, skop tak ada. Skop dan justifikasi tu tak ada. Okey, alright. Dia template yang lain ni. Okey, alright, saya kongsi yang tu. Jadi limitasi pun lain Tak apa, nanti saya bagi lain. Terima kasih Doktor. Lupa bab pengenalan tesi. Tak apa, nanti saya update dalam Google Drive tu. Okay, Saya boleh tak saya update dalam Google Drive tu? Saya update dalam Google Drive tu. Kalau risau, saya bagikan Google Drive barulah. Biasanya saya bab-bab ni saya update dalam Google Drive ya. Nanti saya bagi link. Itulah, saya bagi juga tahun lepas cohort 17 tak ada pula dia orang ada kata kekurangan ke. Jadi tak apa, yang ni saya share nanti. Dia ada banyak version. Dia banyak version. Ada bahagian-bahagian tertentu kalau mungkin saya tak masukkan bahagian-bahagian tertentu. Jadi apa yang saya tunjuk di slide berbeza sedikit apa yang ada dalam template tu. Jadi saya masuklah. Jadi nanti saya masukkan, saya tambah lagi 3 lah. Jadi apa yang dalam tu nanti mana yang tak bersesuaian, rasa tak nak guna tak apalah. Tapi apa yang ada dalam slide ni patut saya kena bagilah. Jadi ada 3 lah kan tadi. Scope dengan limitasi, signifikan dengan problem statement tu. Problem statement yang satu sekeping tu je lah kan. Yang penting alignment tu. Alignment tu kena ada lah. Alignment tu sangat penting. Kan? Saya tengok alignment ada. Contoh pun ada kan. Untuk cuma problem statement je lah. Problem statement tak ada apa tu. Just letak problem. Lepas tu reference kan. Okay, lain-lain ada soalan? Dia kena buat. Dia kena buat. Nanti, ni yang mungkin sesi pagi tadi yang tak lepas join kan. So nanti selepas ni, hari ni jugalah supaya untuk, jadi siapa yang nak bentang nanti pun boleh. Jadi, cuma kalau ikut jadual saya nanti, tak apa, kita settlekan dulu dalam jadual tu. Kalau rasa ada tambahan nanti kita tambah lah. Kita ada tambah. Cuma kita minggu depan kita start hari Sabtu tu dengan literature review. Literature review macam semalam. Kita bayangkan macam semalam, minggu depan hari Sabtu kita akan buat literature review macam semalam. Okey, sesi hari bukan hari Ahad minggu satu lagi tu akan buat macam ni, hands on. Tapi dia lebih detail sikitlah sebab kita akan gunakan Excel. Kita akan gunakan Excel. Jadi sebab dia panjang. Dia panjang sangat. Jadi kita akan gunakan Excel, kita tak boleh. Kalau macam Word ni dia pendek je boleh lah. 1, 2, 3, 4 macam ni boleh lah. Tapi kalau kata Excel sampai 66 perkara, dalam Excel kita panggil database tu ada 66 perkara, jadi kita kena gunakan Excel. Jadi Excel tu akan diberi percuma lah. Nanti benda tu dah ada dah. Nanti you akan diberi. So nanti kita akan buat juga. So boleh lah nanti buat exercise, ambil satu artikel jurnal, lepas tu try isi bahagian yang kita akan bagi tu. Nanti boleh tunjuklah siapa yang dah buat. Kalau siapa sangkut, bagi tahu sangkut kat mana. Ada lagi-lagi soalan? Untuk tanya bahagian hands on ni, minta maaf lah dia jadi macam habis dah. Sebab memang ikutkan sebab mungkin sebab kita tak ramai kot. Sebab saya dah beritahu minggu lepas kan, jadi kita memang tak ramai kali ni cohort. Jadi mungkin soalan pun tak banyak. Jadi kalau ikut cohort sebelum-sebelum ni memang banyak soalan lah sebab orang pun ramai kan. Kali ni memang cohort tak ramai. Kita kat sini pun ikutkan kita ada 23 orang. Ada juga dalam berapa orang dalam 8 orang tak join. 8 orang tak join. Almost 7 atau 8 orang tak join. Okay, jadi saya tak habis cerita lagi. Sorry, minta maaf. Jadi minggu depan bolehlah nak present. You nak tunjukkan semua ke kan? You nak tunjukkan yang ni. Inilah yang paling penting, nak tunjuk yang ni. Okay, kemudian dah siap yang ni. Mungkin nak tunjuk slide yang ni. Kan? Untuk kita punya significant of the kajian. Ataupun nak tengok kita punya limitasi tadi. Bolehlah.
Kalau tanya saya 3 slide yang boleh ditunjuk adalah slide ni sekali yang penting lah. Template ni dengan template ni. Jadi kita boleh bentang 3 slide ya. Jadi saya nak tunjukkan saya punya research background, problem statement, objective, research question, hypothesis. Okey ke tak? Okey, kemudian kita boleh tunjuk saya punya significance of research ataupun kepentingan kajian. Dan saya nak tunjukkan saya punya limitation. Mungkin boleh juga tunjukkan kita punya definisi operasi ataupun kita nak list dulu je. Kalau ada statement dia pun boleh juga kan. Kalau list pun tak apa. Boleh tunjukkanlah bersesuaian atau tidak. Kalau tanya saya, kalau cross check untuk definisi operasi itu memang saya tengok kat sini je. So perkataan utama yang ada dalam tajuk dan juga objektif, question dan hypothesis itu penting ada dalam definisi operasi. Ya, cuba buatlah. Tak tahulah, kalau tanya saya whiteboard tak mahal dan saya rasa kalau whiteboard ni jaranglah turun harga. Kalau you nak jual second hand pun mahal lagi. Jadi belilah whiteboard and tengoklah dekat Lazada dengan Shopee tu mana yang murah, beli whiteboard. Dan sebenarnya selain daripada komunikasi dengan supervisor, komunikasi dengan contohlah kelas macam hari ni, you kena ada komunikasi dengan whiteboard. Betul kena kat whiteboard. Jadi kita boleh expresskan apa yang terfikir dalam minda kita tulis dan kita akan mulalah. Tapi kalau boleh, kalau macam saya sendiri mengajarlah sebelum COVID, memang ni saya orang marker punya orang. Pakai pen marker. Jadi memang kat poket saya tu memang ada biru, hitam, hijau, coklat. Jadi memang saya memang pakai marker lah. Jaranglah saya kata dengan dia kalau nak nota saya dah boleh bagi nota. Kalau you nak buku, nak baca buku, bila saya masuk dalam kelas, saya pakai marker saya lah. Jadi bila COVID ni dah tak boleh macam tu sangatlah. Jadi kalau tanya saya whiteboard tu kalau dengan saya sangat benda tu nak bercerita tu dengan whiteboard lah. Kalau saya mengajar face to face tu memang saya request whiteboard. Mana whiteboard? Jadi memang kita nak ada penjelasan kat whiteboard lah. Jadi whiteboard tu lah bila saya start kohort yang ujung dulu, ini yang ada. Kalau ikutkan yang kohort lama tak ada slide ni. Memang saya akan tulis kat whiteboard, lepas tu kita akan tunjuk sesuaikan, lukis lah. Tapi untuk kohort yang ke 16 tak salah saya, 15, 16, 17, 18, ni semua kita gunakan slide lah. Kalau sebelum ni, kalau kohort memang tak banyak slide. Banyak slide ditambah untuk 3 kohort yang terakhir ni. Kohort sebelum ni tak banyak banyakkan slide. Semua perbincangan kita adalah merujuk kepada slide. Mungkin orang tak percaya tapi saya nak cakap realistik dia. Kalau saya start kelas pukul 9 tu, kalau mengajar basically lah bab 1, bab 2, bab 3 sampai pukul 5, soalan tak putus. Itu yang saya seronok puas mengajar face to face tu. Soalan tak putus. Baru mengajar tak sampai 5 minit dah ada soalan tanya. Betul kan ada soalan tanya. Dan saya pun memang welcome sangat-sangat soalan lah. Jadi seronok. Jadi sedar. Problem statement pun dah pukul 1 dah. Contoh macam dululah kalau ajar face to face kan. Jadi bila petang pun saya minta, okey kita tambah lagi setengah jam tak cover tak habis lagi ni. Jadi tambah lagi setengah jam. Baliklah 5.30 kan. Kalau topik ni dulu topik ni kalau kita buat face to face, saya kena balik malam. Sebab semua orang buat, ni hands on tau buat. You all buat. Okey, lepas tu contohlah semua orang buat, lepas tu lepas pukul 2 tadi, kita akan tunjuk kat saya, okey tak, betul tak? Seorang tunjuk, selagi tak settle, selagi tu tak balik. Jadi kadang-kadang pukul 10 malam baru boleh saya balik. Jadi dalam kes ni kita dah tukar sikit untuk yang online ni, sebab tu saya bagi you bentang minggu depan hari Ahad atau minggu satu lagi pun hari Ahad pun kita boleh bentangkan juga. Okey, ada soalan nak tanya? Yang untuk slide ni, okay, slide tak ada masalah kan, cuma template tadi saya kena bagi extra lah. Macam mana boleh missing template tu? Ingatkan complete dah semua. Ada soalan yang ada dalam ni? Aidawati, Akilah, Aspalilah, and Edmund, Farah, Fuad, Haniati, Ina, Wan Nurul, Nur Atika, Nur Wahidah, Nurul Zamratul Rohaidah, Sasu Haida, Siti Arfah, Siti Hufaidah, Tio, Wan Ziraiza, Zuriah Zulkifli, WMA, Yazid. Bila sebut nama nampak banyak. Kan? Boleh kot yang lain-lain tak tanya soalan tu boleh tanya. Saya rasa pusing-pusing balik orang yang sama tanya. Jadi yang lain tu yang mendengar tu kalau rasa segan type lah dekat bahagian chat. Nanti saya cuba respon. Okay,
Kalau tak ada soalan, apa kita nak buat? Kan? Kalau nak habis awal, saya okey je habis awal. Kalau kita nak bincang, kita boleh bincang. Dan saya sebenarnya, saya okey je nak buat perbincangan sebab saya ada rasa risau juga. Saya tak naklah saya mengajar, okey, rasa seronok habis awal tapi sebenarnya pelajar-pelajar saya tak berapa jelas lagi. Jadi kalau tanya saya, hari ni teknikal. Mungkin sebelum ni you belajar bab 1 tak se-technical sekarang ni. Ada alignment, nak kena ada balancing, nak kena ada anak panah, nak kena selari, detailnya kepentingan kajian, ada theoretical, methodological, empirical, practical. Hari ni baru faham apa tu practical, apa tu empirical kan. Kemudian nak kena jelaskan, setiap limitasi kena ada justifikasi. Baru kita belajar semalam, kan semalam saya sebut, okay ni tak apa, kita tengok esok kita lagi faham. Betul, inilah rupa alignment dia. Okay, kenapa kita kena buat satu-satu? Sebab apa kita kena faham latar belakang? Itu adalah isu yang relevan. Kenapa kita kena faham penyataan masalah? Dia namanya masalah kajian, masalah penyelidikan, bukan masalah umum. So kita kena membangunkan objektif. Make sure objektif tu adalah solution kepada permasalahan kajian kita. Lepas tu objektif kena selari dengan research question dan juga hipotesis. Tak semua research question perlu hipotesis. Kan? Kemudian kita kena bangunkan definisi operasi. Selama ni kita ingat definisi operasi main buat je. Ternyata dia merupakan satu term yang betul-betul akan dirujuk oleh penilai. Kan? Kemudian kepentingan kajian yang menyeluruh dengan ada TMEP tu, dan juga kita kena ada limitasi dengan STM tu, scope, theoretical dan metodologi. Dan sedikit di hujung tadi, juga kita boleh jadikan sebagai progress untuk semakan, boleh kita bincang dengan supervisor dengan menyenaraikan outline dalam bab 1 dan boleh semaklah sama ada dah buat ataupun tidak, tick right atau pangkah, dan juga boleh tengok total page berapa yang ada dalam bab 1. Kemudian dengan template ni sebenarnya kita dah boleh mulakan dengan bab 2. Bila saya dah siapkan template alignment, bila dah dapat template alignment macam ni tadi, bila dapat template alignment macam ni nombor 1. Okey, kita dah dapat keluarkan sedikit kepentingan kajian. Okey, kita dah dapat sikit outline untuk limitasi kajian. Jadi kita dah boleh buat bab 2. Ataupun kalau tanya saya, paling minimum siap yang ni je. Okey, kalau dah siap ni, kalau student saya pun kalau dah siap ni, sila pergi bab 2. Dah tak payah buat bab 1, terus pergi bab 2 bila dah siap bahagian ni. Okey, kalau orang kualitatif tak payahlah hipotesis, you sampai research question je. Dah siap ni, template ni dah boleh buat bab 2. Saya memang syorkan better pergi bab 2, terus siap benda ni. Kalau dapat extra, buat masuk tablet significant dengan limitation tadi. Kalau katakan basically ni dah cukup dan boleh pergi pada bab 2. Ini soalan semalam, siapa tanya? Edmund kot tanya semalam kan. So minimum bab 1 berapa muka surat, atau bab 1 nak kena buat apa sebelum kita boleh move bab 2, atau sebenarnya kita buat bab 2 dulu ke tak? Ni jawapan saya. Kita buat ni dulu. Then kita buat bab 2. Kan? Ini jadikan asas untuk buat bab 2. Kan? Tapi sebenarnya kalau hakikat dia panjang lagi lah ni. Sebab kita punya research background kan ada lagi kan. Bukan ada 4 je. Kat sini okey, mungkin perlu statement okey, objektif okey, ini semua okey. Cuma research background tu saya rasa mungkin dia ada lebih banyak lagi. Dia bukan 4, dia mungkin lebih banyak lagi. Okey, ada soalan? Selamat sejahtera, Doktor. Okey, selamat sejahtera. Doktor, boleh saya minta pandangan daripada Doktor tentang Boleh. tajuk kajian saya dengan objektif kerana saya tak pasti sama ada betul atau tidak. Okey. Tajuk kajian saya pelajar master yang baru buat pendaftaran, dan tajuk kajian saya adalah penilaian guru terhadap kurikulum standard sekolah rendah semakan 2017 bahasa Cina. Dan objektif pertama saya adalah mengenal pasti tahap pengetahuan guru terhadap KSSA semakan 2017 bahasa Cina. Objektif yang kedua, mengenal pasti penilaian guru terhadap kesesuaian kandungan KSSA semakan 2017 bahasa Cina dengan tahap pemahaman murid. Okey. Objektif yang ketiga, menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh guru bahasa Cina dalam melaksanakan KSSA semakan 2017 bahasa Cina. Okey. Jadi saya tak pasti. Tiga Jadi 3 je? Ya, 3 saja. You gunakan method, boleh saya tanya sebab kalau you dah ada mungkin you ada perancangan.
Ya. Cadangannya method tu nak pakai kuanti ke kualitatif? Saya cadang nak guna kuantitatif Kuantitatif. So dengan ada soal sidik lah. ya, soal sedikit. Buat masa sekarang dah senarai dah hipotesis ke belum lagi? Hipotesis belum. Belum. Okey, kalau kita pergi nombor 1 kita bincangkan nombor 1. Nombor 1 untuk mengenal pasti tahap kan? Ya. Mengenal pasti tahap memang tak perlukan hipotesis. Okey. Okey, soalan tu paling tinggi pun kita pakai nilai mean dengan standard deviation. Okey, Kita baik. akan dapat mean dengan standard deviation. Yang kedua nak tengok menilai persepsi guru yang tadi. Penilaian guru terhadap kesesuaian kandungan. Penilaian guru. So penilaian dia tidak menilai je lah. Ya. Rating nantilah. Sama ada tinggi atau rendah Penilaian tu nanti kalau buat kuesioner dia akan strongly agree, strongly disagree macam itulah kot kalau Likert. Ya. Doktor, saya dari segi kesesuaian kandungan saya terbahagi kepada 3. Dalam persoalan kajian saya ada tulis adakah kandungan KSSA semakan 2017 bahasa Cina sesuai dengan tahap pemahaman murid dari segi fokus yang pertama A, fokus kurikulum, B, kandungan kurikulum dan C, pentaksiran yang dicadangkan. Sesuai atau tak sesuai kan? Ya. Dia itu pun nilai mean je. Kalau kata nilai mean tu lebih daripada, katalah pakai skala Likert 5, kalau lebih daripada 3 tu sesuai lah. Okey, yang tak apa kita pergi. Kemudian yang ketiga nak tengok analisis kan? Menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh guru bahasa Cina dalam melaksanakan. Jadi bila you dah buat soal sidik, you akan tanyalah masalah, dia akan senaraikanlah semua masalah tu kan? Ya. So nanti lecturer akan tanyalah dia setuju ke tak setuju, dia akan rating lah. Kalau skala Likert 5, kalau dia setuju masalah ni dia akan tanda 5 lah, dia akan bulat 5 lah kan? Ya. Jadi sebenarnya berdasarkan literature review, you akan membangunkan soalan, you akan rectify apakah masalah-masalah yang dihadapi dan you akan buatkan set soalan, nanti guru akan jawab lah. So dia akan tandalah kalau betul ni masalah dia akan tanda 5, kalau kurang tanda 4 kan? Ya. Okey, you buat master by research Ya, betul. Saya risau satu, takut tak mencapai tahap master. Sebab saya tengok ketiga-tiga tak perlu hipotesis. Jadi maknanya mesti ada salah satu objektif yang perlu ada hipotesis. Saya rasa untuk objektif nombor 2 tu boleh buat hipotesis. Okey. Buat hipotesis, contohnya you melibatkan demografi ke, antara guru lelaki dan guru perempuan kan? Ya. Antara guru lelaki dan perempuan which one yang lebih ni. Jadi saya rasa you boleh melaksanakan kajian berbentuk sama ada ANOVA 1 hala atau ANOVA 2 hala. Jadi you adalah hipotesis. Tapi kena tengok literature lah. Sebenarnya bila kajian ni sebenarnya ni dia ada implikasi dekat jantina ke, pengalaman ke, certificate background ke, ada tak? Sepanjang baca literature review, ada tak aspek demografi dikaitkan? Ada pengalaman dia ke, jantina ke, lokasi ke? Taraf pendidikan guru. Okey, tahap pendidikan. Dan you boleh buat ANOVA sebenarnya. Okey. ANOVA dia ada hipotesis. Saya rasa nombor 2 you boleh buat. Nombor 2 dan nombor 3 sebenarnya kalau option saya lah, nombor 2 yang pertama, kalau kata tak cukup, nombor 3 pun boleh buat juga hipotesis. Okey. So cuma benda tu memang kena tunjuklah macam tadi tahap pendidikan kan. Jadi perkataan tahap pendidikan tu perlu ada dalam problem statement. Walau bagaimanapun konteks persepsi guru ini juga bergantung kepada tahap pendidikan guru. Statement tu kena ada dalam problem statement dan baru boleh kita bangunkan hipotesis tu nanti. Baik doktor. Tu je saya syorkan idea okey dan saya rasa sebab you buat fully kuanti, kalau you buat mixed method tak apa. Okay, untuk kuantitatif saya rasa you kena createkan hipotesis lah untuk kes ni. Dia tidak mengubah structure tapi kita boleh bina hipotesis untuk research objektif nombor 2 dan juga nombor 3. Try nombor 2 lah. Tapi kalau tanya saya master by research, ANOVA tu pun kena buat lagi lah. Nanti kita memang ada kelas analisis nanti untuk perkara ni, memang ada. Nanti minggu yang ke-8, minggu ke-9 memang ada. Jadi kalau tanya saya, cuba nanti kalau jumpa kan, cuba tengok topik yang lain-lain sikit pun tak apa, lari sikit pun tak apa. Cuba dia tengok ada tak, dia tengok kesesuaian nak buat ANOVA ke. Sebab saya nampak cerita tadi tak sesuai nak buat hubungan. You bukan tengok hubungan, betul tak?
Ah, You betul. bukan nak tengok hubungan, you bukan nak tengok pengaruh, tak. Tapi sebenarnya you boleh tengok perbezaan. Benda yang sama tapi dia akan berbezaan jawapan jika tahap pendidikan dia berbeza. Baik. Mungkin jantina berbeza, mungkin sekolah bandar dan luar bandar mungkin cikgu dia ada pandangan yang berbeza. Jadi masalah tu tak sama. Contohlah masalah nombor 3 tu kan. Ya. Mungkin masalah tu mungkin tak sama bagi orang yang duduk di bandar dengan luar bandar, betul tak? Betul. Jadi benda tu boleh buat hipotesis. Doktor, boleh saya tanya lagi tentang yang objektif nombor 3, boleh tak saya, kalau saya bercadang nak buat mixed method, boleh tak saya menganalisis masalah dengan menggunakan kualitatif? Boleh. Boleh kalau you nak buat untuk sebenarnya you boleh buat mixed method. Contoh macam nombor satu tahap kan, tak deskriptif. Nombor 1 tu deskriptif. Jadi deskriptif tu boleh 2 alam, boleh kuanti, boleh kuali pun boleh. Tapi untuk research question nombor 2 dan nombor 3 tu bolehlah you blend. Maksudnya you ada set soal sidik dan you ada set interview. Jadi sebenarnya you nak confirm kan betul lah apa yang kita tanya dalam soal sidik, apa yang kita tanya secara verbal dengan interview tu memang result dia sama. Okey. Jadi macam kita tanya interview pun dapat benda yang sama, kita tanya soal sidik pun dapat yang sama. Jadi dia macam complement lah. So objektif nombor 2 dan nombor 3 tu kita panggil concurrence method lah. Maksudnya buat benda sama secara serentak. Objektif nombor 2 ada dua-dua. Kuanti pun ada, kuali pun ada. Macam tu. Oh, okey, faham. Boleh buat mixed method. Cuma mixed method ni dia kena faham lah dalam situational yang dia lebih baik lah. Jadi maksudnya kalau kuantitatif tak boleh dapat dijawab, so kita boleh buat mixed method lah. Kalau tanya saya sebenarnya you dah setting kuanti sebenarnya. You dah set kuanti. So cuma regresskan kuanti tu, itu saja. Sebab you master, jangan kompleks pula. Mixed method kan ni kan kompleks. I'm to be advised kalau you student saya, kita state pada kuanti, cuma kita regresskan dekat bab analisis tu nanti. So wujudkan hipotesis untuk objektif nombor 2 dan nombor 3. Okey, baik. Terima kasih, Doktor. Tapi kena selarikan dalam literature lah. Dia tak boleh pula tiba-tiba nak study keterkaitan lokasi sekolah dengan apa? Analisis pengalaman contohnya. Jadi kita tak boleh simply analisis benda tu kalau dia tidak ada dalam penyataan masalah. Baik, Doktor. Faham. Okay. Terima kasih, Doktor. Sama. So macam tadi soalan tadi kan, kalau soalan tadi kalau macam minggu depan tunjuklah. Boleh kita nampak. Okay, kalau yang ni kalau nak buat hipotesis, saya cadang buat hipotesis macam ni. Ni hipotesis salah ni contohnya. So sepatutnya macam ni, tak sesuai guna perkataan mengenal pasti. Kena gunakan menentukan. Jap. Okay, you punya objektif nombor 2 ni macam tak nampak lah problem statement dia. Problem statement dia tak clear. Sepatutnya problem statement kena ada perkataan ni. Ni baiki balik pernyataan masalah. Jadi itu bestnya kalau you dah buat dalam template macam ni, senang saya nak komen. Yap, Encik Edmund katalah setakat ni okey tapi kena buat. Ya, betul, setuju kena buat. Bila buat baru nampak. Selagi tak buat, yelah kita rasa kita faham tapi kita tak reflect dengan kita punya topik lagi kan. Buat pelan-pelan. Saya rasa ramai yang dah siap buat satu ni, cuma you nak kena masukkan dalam template saja. Kan? Dan kita akan nampak nanti. Ada setengah orang dia boleh buat 2 kerja kan. Dia orang tanya saya, ni kelas cohort ni dengar je masa bila kita nak tulis. Tapi kalau tanya saya, masa saya buat face to face dululah. Ni saya cerita sebab saya nampak kan. Ni saya tak nampak, semua tutup gambar kan. Jadi saya pun tak nampak. Jadi memang kalau kohort-kohort sebelum ni, ada yang mendengar, ada sampai yang tengah buat. Dan memang saya perhatikan sepanjang saya cover 10 minggu ke 12 minggu dengan dia ni, dia dapat lah. Dia datang je dekat training center tu, dia buka je notebook, pukul 9 pagi dia dah start menulis. Sambil saya mengajar, sambil dia tulis. Lepas tu dia kata, boleh kan dua-dua? Saya boleh, sambil dengar saya boleh buat kerja. Oh, menarik tu. Jadi kalau tanya saya memang spend hari Sabtu dan Ahad ni memang untuk benda ni lah. Esok Isnin saya tak buka dah tesis, dia kata. Saya Isnin dengan Jumaat memang kerja je. Jadi hari Sabtu Ahad ni lah saya nak buat apa-apa. Jadi saya bagi cabaran kat dia, tak boleh, salah tu. Dia kata, setiap hari Isnin sampai Jumaat pun kena cari 1 jam untuk menulis.
Kena fix kan. Mula-mula memang susah tapi dah lama-lama kita okey. Tak boleh biarkan Isnin dengan Jumaat tak buat apa-apa. Jadi kena ada menulis juga Isnin sampai Jumaat. Jadi saya ajar dia lah. Banyaklah kadang-kadang kawan-kawan kan. Tukarlah hobi sikit. Sebelum ni ada hobi-hobi kita tukar sikit. Hobi untuk 2-3 tahun ni adalah collector, thesis collector ke, artikel collector ke. Jadi banyak benda-benda yang macam tu lah. Macam sekarang ni saya memang thesis collector lah. Saya lagi minat, lagi lama thesis tu lagi banyak, lagi suka saya kumpul. Mungkin orang kata tak relevan kan. Tapi bukanlah interest pasal nak tengok method. Kadang-kadang apa yang orang lama, orang dulu-dulu dah buat, sebenarnya kita kembali buat benda yang sama orang dulu-dulu dah buat. Mungkin nama dia lain lah, sekarang nama dia lain. And dulu punya satu research yang lama kan, tahun 1995, ketika tu orang membincangkan keperluan kepada, bukan 1995, saya ingat 1990. Ketika tu cerita pasal internet. Orang cerita kenapa internet tu diperlukan. Pada tahun 1990 orang cerita tu. Tapi bila baca artikel tu best. Dia nak tunjukkan betapa research perlukan teknologi, research perlukan internet. So sama sekarang tak relevan dengan internet. Tapi sekarang ni benda yang sama, saya nak pinjam tesis tu untuk belajar kenapa keperluan untuk 6G. Orang dah bincang 6G dah sekarang ni, bukan 5G dah, 6G. Jadi bila nak menulis dapatkan idea tu, rupanya saya boleh baca tesis 1990, ketika tu orang menulis keperluan kerana internet. So macam mana dia mengolah problem statement tu. Jadi sebab problem statement nak tunjukkan daripada tak ada internet nak ada internet. So problem statement kat sini pun saya boleh baca tesis ni untuk saya menulis kenapa kita perlukan 6G. 5G tak cukup ke? Jadi kaedah menulis tu saya boleh pinjam tesis daripada tahun 1990 tu. Jadi kadang-kadang saya suka tesis lama sebab cara dia orang mungkin citation tak banyak, tapi cara dia menerangkan sesuatu, maksudnya dia betul-betul hargai. Kalau dapat satu isu, dapat satu pernyataan masalah, dikupas dengan sangat baik. Kadang-kadang kita sombong, mentang-mentang kita dapat banyak citation, tapi cara mengupas kita adalah orang kata kurang baik. Jadi penerangan kita kurang baik. Berbanding orang-orang lama, dia susah dapat citation, tapi kalau dapat satu citation, dia punya penerangan sangat baik. Jadi saya banyak belajar cara menulis tesis dengan rujuk tesis lama sebenarnya. Yelah, ada tesis lama yang tak sesuai, tapi bagi saya anggap simple je. Orang buat tesis bukan benda yang senang. Jadi kalau tanya saya, kalau kata tesis ni saya kena simpan, saya kena hargai. Walaupun dalam hati saya kata biasa, tapi bagi saya orang nak buat tesis ni memang macam-macam dia kena berkorban. Jadi bagi saya kalau saya menyimpan satu tesis ibarat macam saya hidup tambah lagi 3 tahun lah. Lebih kurang tu dah rasa macam kalau kata saya dapat satu tesis daripada Tio kan. Jadi ibarat bila Tio dah siap, Tio bagi saya satu tesis master, ibarat macam saya dapat nyawa 3 tahun lagi lah. Dia macam tu lah dapat rasa. Sebab orang berkorban 3 tahun untuk menyiapkan tesis ni. Jadi ibarat kalau saya dapat betul-betul baca dan faham tesis dia, ibarat saya hidup bertambah lagi 3 tahun lah. Membayangkan je lah macam tu kan. Jadi orang nak buat betul 3 tahun. Kita yang baca sekejap je kan. Tapi orang yang nak buat tu kena 3 tahun. Kita yang membaca ni 2 jam dah habis baca. Tapi ilmu yang kita baca 2 jam tu ibarat macam kita mendapat kehidupan 3 tahun lah. Lepas tu benda yang saya appreciate. Kalau orang bagi tesis memang saya senyum. Saya rasa seronok. Betul bagi kat saya tesis ni. Alhamdulillah. Saya kata. Bukan senang. Saya betul-betul appreciate orang bagi saya tesis. Sebab bukan senang nak buat tesis. Kita kena appreciate lah. So kata-kata student saya, nak hard copy ke? Mestilah nak. Orang kata student kata, nak hard copy ke? Jawapan saya mesti nak. Kenapa? Tesis kot. Kan? Kan? Kalau kata bagi benda lain, mungkin saya tak kisah, tak apa. Tak bagi pun tak apa. Tesis nak. Tesis memang saya nak. Tesis lagi-lagi student saya kot. Mestilah saya nak. Bukan senang buat tesis. Jadi saya nak tengok, saya nak baca, saya kena rasa bangga. Ni student saya, siapkan tesis master dia. PhD dia, kan? Kegembiraan dan keseronokan itu kan, kita harus hargai lah. Benda itu bukan senang. Kan? Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Silakan. Cuma saya nak kepastian lah berdasarkan objektif yang saya dah hasilkan dan metodologi yang akan digunakan. Semalam saya ada tanya doktor untuk saya punya objektif pertama to investigate element, yang kedua to develop framework untuk yang untuk politeknik, yang ketiga to validate the development of framework.
Jadi nak tanya untuk metodologi yang akan digunakan, adakah sesuai saya guna mixed method di mana bagi objektif pertama guna kaedah kuantitatif dan kedua adakah satu objektif kita boleh gunakan dua-dua kuantitatif dan kualitatif method? Boleh? Kita boleh dalam satu objektif kita gunakan dua metod. Itu namanya concurrent. Serentak. Dan dalam mixed method, kalau dalam satu objektif tu kita gunakan dua metod, nama dia concurrent, serentak lah. Okay, kita menggunakan dalam masa yang sama, kuali jalan, kuanti pun jalan kan. Kalau sequential, dia berurutan, kuali, kuanti, macam itulah. So kalau tanya saya sebenarnya, kenapa nombor satu kuanti? Saya rasa nombor satu lah concurrent. Sebab nombor satu dapatkan elemen kan. Jadi bila you interview nak dapatkan elements, okay, kemudian cari literature. Kalau tanya saya step dia nombor satu tu, mula-mula literature review. Lepas literature review dah dapat, lepas tu kita interview. Lepas bila kita interview, kita confirmkan elemen tu, baru kita bangunkan soal sidik dan kita akan buat kuanti. Okay, nombor dua, develops. So develop ni dia deskriptif. Bila kita develop, kita akan melalui beberapa fasa lah untuk sebab nak developments. So kalau validate kita jumpa experts. Jadi nak jumpa expert. Jadi kalau tanya saya developments, bahagian development you nak buat apa? You kena tahu, okay, nanti you kena senaraikan development nak buat apa, nombor satu nak buat apa, nombor dua nak buat apa dan sebagainya. Adakah nombor satu tu dia nak interview sebab katalah you pakai ikut flow DDR ataupun AD kan. Jadi kalau kata develop, yang pertama nak analisis keperluan, jadi nak jumpa expert, so you nak buat interview. Okay, jadi development tu you ada proses untuk buat interview. Okay, yang kedua, lepas you dah apa tu dia nak design. Okay, adakah design tu nak kena buat interview ke dan sebagainya. You kena detail lah. Kenapa you kata develop tu adalah kuali? Kenapa develop tu sebenarnya adalah combination antara kuanti dan kuali? Dari segi validate, kenapa you katakan kuali? So kenapa kalau kuali apa you gunakan? Jadi kena detailkan benda tu. Better benda tu buat kotak lah. Jadi kita punya objektif, okay, kemudian kita punya methods dan kita punya analisis. Contohlah buat 3 kotak dulu. Objektif, method dan analisis. Apa yang kita gunakan. Lepas tu baru kita dapat tahu bahawa kita ni jenis mixed method kategori apa. And explanatory ke, exploratory ke. Contoh explanatory tu sequential ke atau sebagainya. Jadi kita ada buat concurrent ke, serentak, maksud satu objektif macam you tanya tadi. Boleh tak satu objektif ada dua-dua? Boleh? Jawapan dia boleh. Okay. Okey, Doktor. Terima kasih. You akan minta maaf nak tanya, dekat bahagian develop tu you pakai apa nanti dekat develop? Cadangan dia. Macam Maksudnya masa pakai ikut kaedah AD ke, AD tu ADDIE ke? yang tu belum tak decide ada belum decide lagi. You develop apa framework Framework. Dekat situ nanti bila you decide, baru you tahu nak pakai apa sebenarnya. Selagi you tak decide, kita tak tahu sama ada you nak pakai kat situ kuali ke, kuanti ke atau mix. Itu je nombor 2 tu. Tapi bagi saya nombor 1 tu sebenarnya you boleh buat, kalau nak buat mix nombor 1 tu boleh. Saya tahu elemen nombor 1 tu akan buat masuk dalam develop tu tak? Betul. Jadi develop. Kalau tanya saya, yang paling penting dalam kajian ni elemen. Kalau elemen tu tak tepat, maka development tu pun jadi tak cantik lah, betul tak? Maksudnya kalau elemen tu macam kita main kuanti, main tarik je kan. Bila kita develop nanti tengok rupanya ada elemen lain tak masuk, betul tak? Bila panel kata, kenapa tak masukkan elemen B? Elemen B ni penting dah ada kita termissing. Tapi kalau kita buat mixed method, contohlah kita gunakan 2 teknik. Untuk elemen tu kita gunakan SLR, lepas kita mula buat interview, lepas interview kita buat SLR. Jadi kita blendkan finding interview dan SLR tu untuk keluarkan elemen dia. Kan? Jadi baru decide kenapa elemen ni lengkap ke elemen dah, sebab kita ambil pendekatan kedua-dua, iaitu ambil kaedah kuanti dan kaedah kualitatif. Kalau kita ambil kuanti 100% kita base pada literature je. Kan? Kalau kita buat kualitatif kita base interview saja. Okay, tapi kalau kita buat mixed method kita ambil dua-dua area yang melibatkan kuanti dan kuali, dan mungkin kita melibatkan banyak instrumen lah. Instrumen soal sidik, instrumen interview, refer dokumen juga. Sebab elemen boleh dapat dekat dokumen juga.
Kan annual report kan. Bila annual report keluar elemen ni. Okay. Kalau literature review keluar elemen ni. Masa kita interview expert dia bagi elemen ni. Jadi bila you blend nampak komprehensif lah you punya elements tu. Terpulang bagi saya tak ada masalah. Apa saja kalau tanya saya 1 2 lah yang penting. Yang validate tu simple je. Tapi untuk tengok kebolehgunaan contohnya kan. Jadi nak tengok kebolehgunaan nombor 3 tu kalau nak buat kuanti boleh lah, nak buat eksperimen ke boleh. Dia sebenarnya you kena buat satu kotak. Okay, ni objektif, okay, plus sama dengan research question. Kalau nak jawab soalan tu you kena tulis method dengan analisis. So apa yang nak pakai dan sebagainya. Method nak pakai DDR ke, nak pakai AD ke, nak pakai Azure ke apa semua. So then kat situ baru you decide. Okay, untuk yang ni nak pakai instrumen apa? Oh, ini pakai dokumen. Oh, yang ni kita pakai interview. Oh, okay, yang ni kita pakai soal sidik. Jadi kena tengok bila ada gabungan yang tu, maksudnya ini adalah mixed method dan sebagainya. Kena detail lagi. Okey, Doktor. Okay. Kena kumpul lah. You tadi nak develop kan? Cuba tengok. Develop framework. Apa method yang dia gunakan. Kena buat summary lah. Kajian CA, kalau dia develop framework, dia guna cara ni. Okay, paper lain pula ataupun thesis lain. Jadi you kena tahu. You kena tengok framework. And tak kisah dia buat topik apa pun tak kisah. Sekarang ni tema dia develop framework. So nak develop framework, nak pakai method apa. Nak pakai instrumen apa. Kena check itu. Dan nanti you akan dapat lah which one yang paling sesuai untuk kita. Okay, ada lain-lain? Tambahan? Nanti saya bagi, saya tak sempat tadi. Tadi lepas-lepas dengan you all tadi, saya terus gerak tadi. Tak sempat nak upload video. Ambil masa sikit lah hari ni sebab nak ambil video pagi tadi dengan video. Semalam cepat sebab yang tengah hari tu saya dah upload siap-siap, lepas tu petang tu siap-siap. Jadi yang ni mungkin 2 video sekali ambil masa sikit. Tadi nanti remind saya lah, kot-kot lupa lepas ni. Sebab lepas ni ingat nak makan dulu. Tak sempat nak makan tadi. Jadi nak bagi punya template tadi 3 kan. Problem statement, significant of the study dengan limitasi. Jadi kalau saya lupa ingatkan saya. Assalamualaikum, Dok. Ya, saya. Waalaikumsalam. Silakan. Dok, saya nak tanya. Tadi bila semak-semak balik chapter 1 ni. 1, kita punya background ataupun dengan introduction kan? Yep. Tak apa ke kalau kita ada cite kan dalam tahun 2014, 2016? Bagaimana tu? Latar belakang ke macam mana? Dekat introduction, ada satu lah saya cite 2014 punya. Dengan dekat background pun ada satu. Yang lain-lain kebanyakan yang baru lah. Yang lain-lain semua yang up to date lah, yang terbaru, terkini lah. Sebab macam satu tak ada masalah, jangan kebanyakan citation 2014 ada satu je 2021. Tu tak boleh lah. Tak. Macam bagi saya macam ni, simple je. Kalau kita tak cite 2014 tu macam cerita tak sampai. Sebab dia ialah startnya VLE. That kena ada lah. Dengan lagi satu macam starting dengan blended learning tu. Jadi tu kan dah quite lama sikit kan. Dia ibarat contoh dia macam ni lah. Ibarat kalau hari raya tak balik kampung lah. Walaupun kampung kita jauh, walaupun kampung kita rumah papan, tapi kita mesti nak balik jugalah. Dia macam tu lah. Walaupun lama, dia kena jugalah kan. Dia macam lama ada. Kalau tak, misi tu tak sampai. Kalau tanya saya tak apa. Yang benda tu memang is normal lah. Memanglah kalau ikutkan citation, kita bincang 5 tahun terkini, 5 tahun terkini. Tapi untuk menyampaikan sesuatu perkara tu dengan adanya perkara tersebut, dia akan jelas. Jadi kalau tanya saya, teruskan. Tapi dalam konteks tertentu, macam tadi tak ada pilihan sebab nak beritahu tentang apa tadi? VLE apa? VLE. VLE. Dan memang VLE tu starting dia memang 2014. Takkan nak ubah tahun kot. Jadi memang benda tu tak no option. Tapi kalau kata ada option, contohlah satu statement tu. Okey, kita tulis 2014. Tapi tiba-tiba ada satu kajian terbaru 2022 buat. Yang tu kita boleh tukar.
Yang kita boleh tukar. Selagi kita tak submit, selagi tu Okay. kita boleh update time to time lah. Tapi buat masa ni kita stop dululah. Buatlah bahagian-bahagian lain. Besok-besok nak submit nanti kita update lah. Cuma update tu bukan tambah benda baru. Kita cuma nak replace. Rupanya, ternyata 2014 ada buat. Rupanya 2002 pun orang buat. Jadi kita rehat dalam 2014 tu ataupun 2014 tu masuk dekat literature review untuk chapter 1 biar nampak yang indah-indah saja chapter 1 ni. Okay. Terima kasih soalan ni. Saya nak beritahu simple Bagi mereka yang buat satu kajian, kadang-kadang satu topik tu, satu statement tu ada banyak. Ada 2011, ada 2012, ada 2010, ada 2022. Ambil yang 2022 je letak bab 1. Okey, yang the rest tu kan saya kata semua bahagian-bahagian yang dalam bab 1 ni kan kita akan tulis dalam bab 2 juga. Jadi bab 2 nanti baru campur blend tahun lama dan tahun baru. Biar orang nampak kat bab 1 kita banyak yang terkini. Melainkan tadi soalan nak tunjukkan tadi benda asas tu mula 2014, iaitu kita tak boleh nak lari lah. Yang tu tak apa, teruskan, biarkan. Tapi yang lain-lain tu kalau katakan ada citation tu kan biasakan merujuk sekian-sekian 2022, lepas tu 2017, lepas tu 2010. Yang 2010 tu padam lah. Nanti 2010 ni kita akan cerita dekat bab 2. Supaya nampak bab 1 tu kita tengok bersesuaian, dia sesuai dengan recently, dan dia memang diperlukan dalam sebuah penyelidikan lah, bahawa kita researcher memang kita update dalam penulisan kita dalam proposal. Biar orang nampak je muka surat pertama pun nampak yang baru je. Okay, ada soalan? Sekejap Okay, Zuria dia tanya, boleh tak share ilmu cara untuk site APA style? Okay, yang pertama Zuria, kita kena belajar tentang APA lah. So APA adalah yang pertama site. Okay, site 1 authors, site 2 orang authors, site 3 orang authors. Okay kan? Jadi kita nak cite bilangan authors lah, seorang 2. So nak cite tadi artikel jurnal, tesis kan? Kita nak cite report, annual report nak cite macam mana? Sumber surat khabar nak cite macam mana? Sumber lagi apa? Sumber internet macam mana nak cite kan? Okay, pertama Zuria kena tahu benda ni dibekalkan oleh universiti. Zuria pergi dekat website IPS universiti masing-masing, dekat situ ada format tesis. Dalam tu dia dah tunjuk dah cara citation APA. Okay, apa yang saya boleh bantu, saya boleh kongsi kalau you nak e-book APA. Saya ada buku APA versi 7. Nanti you tengoklah buku versi 7 APA tu. Kalau nak yang bahasa Melayu, buku ni macam pisang panas sikit lah. Selalu habis buku ni. Jadi saya boleh bantu. UPSI ada keluarkan buku APA version 7 dalam bahasa Melayu. Okay, Kaizen pada jual buku tu. Kalau nak buku tu boleh dapatkan. Okay, kalau nak e-copy yang buku international punya yang APA version 7 tu saya ada. Tapi walau macam mana pun Zuria, nombor 1 Zuria kena buat adalah pergi dekat website Universiti IPS, kena download guideline PhD atau master. Dekat situ memang dinyatakan okay, untuk pelajar-pelajar UKM contohnya nak buat citation, guna citation yang baru. Contoh untuk cite authors, single authors macam mana, cite lebih pada 3 authors macam mana. So kena ikut format. Sebab universiti ada nama dia ada gaya penulisan tesis. Selain daripada APA, kita ada nama gaya penulisan tu, dalam tu ada format dia. Okey, dalam cohort ni ada tak peserta nak minta komen research proposal or thesis in progress, boleh ke or over scope? Maaf nak tanya. Okey, kalau boleh Nurul Zamratul, kalau nak submit untuk hantar semakan boleh. Cuma kalau nak hantar over the scope boleh. Tapi bukan hantar. Contohnya ada orang hantar bab 1, 2, 3 serentak. Jadi bila saya nak semak mungkin ambil masa yang lama lah. Okay, kalau boleh, kalau sekarang ni tema bab 1, hantar bab 1 dululah. Tapi nak hantar bab 2 boleh. Tapi kadang-kadang fokuskan pada apa keutamaan lah. Janganlah hantar bab 1, 2, 3. Memang lama lah saya nak baca kalau bagi bab 1, 2, 3. Okay, tapi sebenarnya jawapan dia boleh atau tak? Jawapan dia boleh. Maksudnya dia share, lepas tu dia minta komen tentang mana lagi comot nak bagi kemas. Saya rasa kalau Nurul Zamratul ni dah kalau nak yang terdekat, biasa minggu depan ada Ahad present, supaya you tunjukkan saya dekat bahagian mana yang betul-betul you risau tak bertepatan ke dan sebagainya. Kohort kita kali ni tak ramai. Saya rasa kita boleh present lebih pada sekali. Jadi ambillah peluang bila ada jadual untuk presentation, ambil jadual tu dan tunjuk. Supaya bagi saya sebenarnya kadang-kadang hantar report kat saya, kadang saya lambat untuk saya respon. Okay? Jadi kalau nak cepat respon adalah masa presentation. Boleh, nak present boleh. Siapa-siapa nak present boleh. Jadi kita ambil log. Nanti saya buka jadual. Cuma macam minggu depan tu saya cuba, cuma tak boleh lewat sangat lah. Sebab saya ingat
minggu depan adalah jadual saya nak kena jaga orang tua. Minggu depan dah turn saya jaga ayah saya. Jadi dia orang ada appointment nak jumpa kat doktor tu. Jadi hari Ahad tu saya nak balik kampung. Jadi pagi tak ada masalah. Saya tengok dulu kalau petang tu mungkin tak lama sangat lah. Sekejap je ambil, lepas tu saya dah kena gerak lah. Saya tak boleh drive malam sebenarnya. Jadi saya prefer kalau boleh sampai kampung sebelum pukul 8 gitu dan sebagainya lah. Dah memang saya tak boleh. Bukan saya saja tak boleh nak drive malam, dah sampai time kot tak boleh nak drive malam. Okey. Kita buat. Memang nak buat Ahad depan tu kita buat setakat mana. Jadi kita nanti saya buat jadual lah. Okey, kita start awal sikit lah. Kalau ramai kita start awal sikit dan kita straight je lah. Tak ada rehat lah. Maksudnya kalau ramai sambung je. Lepas pukul 12, 12.30. Siapa nak present lagi boleh sambung 12.30 sampai pukul 1. Macam tu kalau ramai lah. Kalau macam you all boleh lah in between tu pergi kan. Jadi macam saya sambil-sambil mendengar you present tu, sambil-sambil tu saya makan lah. Nanti kita buat plan. Untuk kalau ramai nak present, kita buat sampai ke petang lah. Tapi tak petang sangat. Tapi minggu satu lagi tu tak ada masalah. Saya memang free. Hari Ahad tu nak lajak sampai pukul 6 petang pun tak ada masalah. Boleh. Semua boleh present. Ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada soalan tak apalah kan. Saya rasa dah masing-masing pun tak tahu nak tanya apa dah kan. Saya pun sebenarnya objektif saya dah jelas dah. Cuma saya nak bayar hutang lah 3 template tu, jadi saya bagi dan juga video. Okey, kalau tak ada apa-apa kita rehat dululah kan. Saya pun minta izin lah kalau dah tak ada apa-apa pun saya pun nak rehat juga dan nak makan dan sebagainya. Okey, kita ada soalan lagi ke tengok kat chat ni? Tak ada. Okey, tak ada apa. Alright. Terima kasih yang mendoakan. Okey, alright. Kita jumpa untuk minggu depan untuk literature review. Ada boleh dah prepare template ni. Kan nak present minggu depan pun boleh. Tak ada masalah. Okey, dan kita boleh tengok, saya boleh semak nanti sama ada template ni alignment ni betul atau tidak. Nanti kita plan. Nanti lepas ni juga malam ni juga saya buat jadual tu. Jadi bolehlah booking nak present waktu bila. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan juga selamat petang dan terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Okey. Okay, terima kasih doktor. Terima kasih. Doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama. Doktor, jumpa minggu depan. InsyaAllah. Doktor. Terima kasih dok. Assalamualaikum.